malam ini. Mohon mute-kan mic Right. So, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan bermula dengan syarah yang pertama. Saya nak perkenalkan syarah yang pertama ni, dia sangat excited untuk berkongsi dengan kita pada malam ini. Beliau meminta untuk menjadi first speaker pada malam ini. Alright. So, saya perkenalkan dealer yang pertama iaitu Puan Rosita Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Rosita. Betul kan saya panggil Puan Rosita atau Puan Roshta? Mana-mana pun boleh. Puan Rosita. Alright. Waalaikumsalam. Alright, Puan Rosita, saya perkenalkan diri Puan terlebih dahulu. Sebenarnya Puan Rosita ni merupakan orang yang sudah pun mempunyai bisnes sebagai pebisnes makanan lah. Jadi beliau merupakan direct kepada Didi Umi Zain. Mana Umi Zain? Sila komen di ruangan chat. Didi Umi Zain ni pun apa yang saya kenal tentang dia adalah orang yang sangat hebat dan sangat bersemangat menjadi introducer. Puan Rosita menjadi introducer pada Jun 2022, tuan-tuan dan puan-puan. Dan mencapai dealer pada Julai 2022 juga. Sibuk berniaga makanan tapi sempat lagi jadi dealer. Alhamdulillah, the highest income beliau dekat Quantum Metal ni, tuan-tuan dan puan-puan, 5,000 dah highest income. Okey lah kan? Dapat income dekat kerja hakiki, dapat lagi orang kata passive income 5,000, dapat tambah ataupun besarkan pendapatan isi rumah. Jadi untuk kita tahu dengan lebih lanjut lagi, kita nak dengar sendiri daripada Puan Rosita ni. Okey Kak, sebenarnya malam ini Kak live Zoom ni dari mana? Dari rumah udah. Rumah kat mana tahu? Kat rumah saya kat rumah. Rumah dari kat Kota mana? Tinggi Johor. Kota Tinggi Kota Johor. Tinggi Johor. Okey, so masa kita orang turun dekat Senai hari tu, Puan ada juga ke? Kat sini kalau offline jumpa memang payah. Payah sibuk Banyak online lah. Yeah. So Puan buat bisnes makanan, betul Ya, betul. Ada kedai ada kedai ke macam mana? Ada kedai makan. Ada kedai makan. Kat mana tu? Biasa Kota Tinggi. Kat Kota Tinggi Biasa lah. function kan biasa Sabtu Ahad kan. Sabtu Ahad kat sini memang tak boleh cuti. Oh. Okay. So masak sendiri lah? Ke apa ni ada bisnes? Masak sendiri pun dia, anak Kak Zee masak. Alright. So, boleh tak kongsikan dengan kita pada malam ini bagaimana terbuka hati jadi referral dekat Quantum Metal ni? InsyaAllah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat QM Quantum Metal. Okey, Kak Zee kenalkan diri lagi sekali. Kak Zee Rosita ke Rosita mana-mana boleh. Binti Abdul Rahman. Biasanya kawan-kawan panggil Kak Zee. Lebih mesra lah. Tapi kalau yang umur-umur bawah tu, bayi-bayi anak Kak Zee biasa panggil Umi. Kak Zee ada 3 orang anak, 3 orang menantu dan baru 6 orang cucu. Umur Kak Zee 60. 60 tahun. 60 Masih cantik lagi, muda, tertantang lagi ni. Semangatnya masih ada lagi. Kadang-kadang ada juga yang Kak Zee jumpa kawan-kawan Kak Zee kan, dia kata, alah dah umur dah 60, dia kata apa lagi nak cari kan. Tapi selagi kita memerlukan, kita perlu makan ni, kalau kita pergi kedai ambil beras tu peri, ambil ayam peri, ambil sayur peri, bolehlah duduk rumah goyang kaki kan. Masih memerlukan jadi masih orang kata masih bekerja lagi lah. Kak Zee bekerja pun bukanlah restoran besar. Kak Zee kerja orang kata gerai kampung aja, kedai makan kampung secara kecil-kecilan. Dulu Kak Zee memang pernah bekerja sebagai kaki tangan kerajaan. Tak lama 12 tahun Kak Zee bertugas sebagai seorang guru. 12 tahun tak lama Tak lama.
Tak lama. Oh, Sebab umur dah cikgu dulu. 60 kan. Kak Zee, Hmm. Kak Zee seorang guru dulu. Tapi selama 12 tahun je Kak Zee meletakkan jawatan lah, berhenti awal. Bukan pencen sebab masa tu umur Kak Zee belum 40. Ya. Oh, Kak Zee muda berhenti lagi lah. awal. Berhenti Masa awal tu, sebab masa tu jadi cikgu mengajar apa? dulu rojak ngajarnya kan, tapi Kak Zee memang bahagian bahasa lah. Oh, okey. Bahasa dan muzik, jangan tak percaya Ui, muzik pandai ni muzik ni. tak pandai. Okey. Jadi Kak Zee berhenti awal lah sebab minat dalam perniagaan. Jadi kerja kena pilih lah yang mana yang mana kita rasa kita lebih suka kan. Bukan mengajar tu tak bagus bagi seorang guru tak bagus yang Kak Zee suka tapi Kak Zee kena pilih lah salah satu supaya tak terganggu salah satu okey. Jadi lepas Kak Zee berhenti tu macam-macam bisnes yang Kak Zee buat. Macam-macam bisnes Kak Zee buat. Tapi bisnes Kak Zee buat semua bersama dengan abang lah. Dengan suami Kak Zee, Abang Leman. Biasa dia orang sebut Abang Leman. Kalau Abang Leman kat sini, Kak Zee mesti kat sini. Kak Zee kat sini, Abang Leman mesti kat sini. Okey. Okey, Kak Zee macam mana pula Kak Zee kenal dengan QM ni? Sebenarnya Kak Zee ada sejarah dulu dengan gold ni Kak Zee memang suka simpan gold. Kak Zee tak suka pakai barang kemas tau tak ada cincin-cincin pun tak ada. Tak suka pakai barang kemas tapi Kak Zee suka gold Kak Zee suka simpan gold bar. Dulu Kak Zee pernah beli gold bar tak lama, tak sampai 10 tahun yang lepas dalam 5-6 tahun yang lepas masa tu 1 gram 173. Awak bayangkan 173 sekarang dah berapa? Masa tu tahun berapa Kak Ros? 5-6 tahun yang lepas lah udah rasanya. Okey. Tak lama kan? Ya, 1997 gitulah. 1997. Kurang lah macam 2007. tu. Masa tu Kak Zee beli 173, 174 1 gram sekarang dah double kan? 300 Jadi lebih. Kak Zee suka kumpul tau. Kak Zee beli 1 gram, beli 5 gram semua ada. Beli 20 gram, 50 gram semua Kak Zee beli. Kemudian Kak Zee masuk dalam album cantik-cantik kan. Dulu kan mana ada digital kan. Dulu semua kita pegang kan. Jadi Kak Zee masuk dalam album kemudian satu hari tu Kak Zee cari album tu hilang. Kak Zee tak tahu kat mana Kak Zee letak, hilang. Jadi Kak Zee rasa reda lah orang kata mungkin bukan rezeki Allah nak elakkan musibah ke apa kan, nak senangkan hati kan. Jadi benda tu hilang setahun lebih hilang. Kak Zee tak tahu kat mana. Nak tanya abang takut. Last abang tanya Kak Zee, Abang Leman tanya Kak Zee mana album emas tu kan. Dia cakap bukan abang ke yang pegang. Dia kata tak ada, sekarang hilang dah setahun lebih hilang. Last lah udah tahu kat mana. Kat mana? Bawah katil udah. Ya Allah, nasib baik ada. Bila jumpa tu baru Kak Zee ingat tahu Kak Zee lontar bawah katil. Dah jumpa tu baru ingat. Alhamdulillah merah rezeki Kak Zee kan. Itulah Kak Zee memang suka kumpul. Kemudian satu hari Kak Zee-nya referral Umi Zain, itu memang sahabat baik Kak Zee dah berpuluh tahun. Apa-apa bisnes pun kadang-kadang Kak Zee dulu, kadang-kadang dia dulu. Kadang kau jadi upline, aku jadi downline. Kadang aku jadi downline. Pusing dengan Kak Umi. Jadi satu hari tu Kak Umi datang tau. Kak Umi datang, Kak Umi cerita tentang emas ni sebab dia tahu Kak Zee suka simpan gold bar ni kan. Sejarahnya kan. Jadi dia datang, dia cerita pasal emas. Dia kata dia pergi bank muamalat. Dia pergi bank muamalat, dia bawa 3,000, dia nak beli emas kata dia. Tiba-tiba pegawai tu kata, Kak, akak nak tak simpanan berganda? Dia kata, akak cari orang QM. Dia cerita dengan akak macam tu lah. Jadi akak ni sebenarnya takut sebab dulu Kak Umi pernah cerita dengan Kak Zee tau. Dulu dia pernah ditipu satu syarikat emas lah. Jadi bila dia cakap pasal emas macam tu, Kak Zee pun rasa dulu kau kena tipu, kali ni tentang dengan aku kena tipu. Macam tu lah dalam hati. Tapi tak cakap dengan dia. Yang ni jadi tapi dekat situ Kak Zee percayalah. Dia cakap dia pergi bank muamalat kan. Pegawai muamalat tu cerita macam tu. Kemudian tu yang dia cari. Dia cari Rini. Kak Zee hilang ke? Buka balik kamera. Mak, itulah makcik-makcik. Nampak dah. Itu yang takut tu. Tiba-tiba gelap. Kita orang ni tim makcik kain kembang.
kan. Manalah tahu nak picit-picit ni. Okey Jadi lepas tu Kak Zee dah percaya tapi Abang Leman ni suami Kak Zee ni memang susah sikit nak percaya. Udah tahu dia cari apa. Dia Google penipuan quantum metal. Bukan dia cari baiknya. Okey, cari yang negatif. Dia cari negatif. Penipuan quantum metal. Dia cari sekali yang keluar tu 5 fakta-fakta yang menyokong quantum metal. Dengan bank-banknya apa semualah lulus syariah semua 5 fakta. Kemudian masa tu bulan Mei lah, bulan Mei 2022. Tahun lepas lah kan. Jadi dia kata okeylah kita try jumpa panggil Umi balik. Okey. Kak Zee pun tak, kita baru-baru kita manalah tahu harga kan. Beli. Kak Zee beli. Alhamdulillah. Okey. Jadi Kak Zee beli kali pertama tu Kak Zee beli tak banyak lah, Kak Zee beli satu je. Sebab Kak Umi bila datang jumpa. Beli satu tu beli apa? GAE 10. GAE 10 Masa tu harga berapa? Harga masa tu kita baru-baru beli masa tu memang tinggi lah 62 kan tak silap Kak Zee lah. Okey. 60 lebih masa lah. tu dia on the way turun tau. Dia on the way turun tau. Kau bayangkan jadi tapi masa tu kita pun tak faham kan. Tapi masa tu Kak Umi kalau cerita dia mesti buat kertas, dia catat kan apa GSA, GCA, GAE kan. Jadi Kak Zee terpikat dengan GAE lah sebab kita ni dah berumur kan. Masa tu tak panjang lagi udah. GSA dengan GCA kan long term. Jadi bila tengok GAE ni terpikat dekat GAE lah kan. Jadi Kak Zee beli dulu satu. Lepas tu Kak Umi kata kalau naik dealer Kak Zee, kita orang dah biasa dengan networking kan, MLM. Jadi kita nak tahu kan dia punya income. Nak tahu dia punya income macam mana Sebab Kak Zee kalau masuk QM ni bukan sebab nak buat simpanan ke apa. Kak Zee nak buat income. Jadi kita nak tahu kan apa income yang kita boleh dapat kan daripada QM ni. Kak Umi ceritalah mula-mula rank-rank tu kan. Jadi Kak Zee tengok introducer 2% je GAE kan. Kalau dealer dapat 7% kan. Jauh tu beza 2 dengan 7. Jadi Kak cakap dengan abang, bang Kak Zee paksa dia beli tau. Jadi Kak Zee jadikan dia proxy tau untuk Kak Zee naik ke dealer. Jadi lambat juga kau sebulan kau naik dealer. Banyak sangat fikir. Jadi Abang Leman jadi proxy Kak Zee lah. Kak Zee paksa dibeli masa tu 26 unit kot. Kak Zee paksa dibeli 26. Tapi sikit-sikit ada yang 10. Yang 10 tu ada yang belum jual lah udah. Tapi alhamdulillah lah masih boleh bertahan lah kan holding power kan. Okey. Jadi Kak Zee lengkapkan Kak Zee jadi dealer tu Abang Leman memang jadi proxy Kak Zee lah. Lepas tu anak-anak kan Kak Zee susun seorang aja kawan lama Kak Zee. Kak Zee alhamdulillah kawan-kawan lama ni orang kata support. Alhamdulillah. Ajak je terus join. Alhamdulillah. Tak tahulah rezeki lah. Okey, jadi Kak Zee mula-mula Kak Zee ada 3 direct lah. Sekarang ni 3 direct dealer dan 3 indirect dealer lah bawah Kak Zee kan. InsyaAllah lah. Okey, bulan 6 Kak Zee jadi introducer. Bulan 7 Kak Zee terus upgrade jadi dealer lah. Sebab rugilah lama-lama kat introducer kan udah kan. Sebab dia kalau introducer tu 0.2 hingga 2% aja kan. Berusaha kalau kita naik dealer. Sebenarnya kalau nak pergi dealer pun tak susah kan. Dia sama ada cepat atau lambat je. Mesti jadi. Kalau kita bercerita kan. Okey, jadi Kak Zee buat QM ni sebenarnya part time tau. Kak Zee buat part time tapi jiwa full time. Buat part time sebab Kak Zee masih berniaga, ada perniagaan hakiki kan. Jadi
Kak Zee memang offline memang kurang. Sebab tu bila ada function pun Kak Zee memang susah nak pergi, sebab Kak Zee cuti tak sama dengan cuti orang biasa. Kita cuti tengah minggu sebab bisnes kurang kan. Jadi Kak Zee banyak online lah. Kak Zee gunakan semua media sosial yang Kak Zee tahu. Nenek-nenek kan. Satu makcik kau yang kembang tapi guna media sosial, hebat lah ni. Facebook lah, WhatsApp status, TikTok, jangan tak percaya ada TikTok ada Okey, apa nama akaun TikTok? Allah kau ni. Tanya pula ya, apa namanya lupalah. Umi kot. Okey, nanti kita friend dekat TikTok. Broadcast Kak Zee banyak buat broadcast sebab Kak Zee tak ada masa tau nak jumpa dengan Kak Zee, kawan-kawan kan. Kak Zee buat broadcast. Kak Zee buat broadcast tapi dalam 2 minggu, 3 minggu Kak Zee balik review balik broadcast tu, siapa yang perlu Kak Zee keluarkan, siapa perlu Kak Zee gantikan balik. Bukan orang sama. YouTube Kak Zee belajar. Maksudnya Kak Zee broadcast tu seminggu sekali? Tak, broadcast hari-hari. Cuma orang yang dalam broadcast tu, sebab kadang-kadang ada orang dia tak suka, kita tak tahu kan. Jadi orang yang tak ada ambil respon ke apa kan, Kak Zee keluarkan sekejap, nanti Kak Zee masukkan balik. Dia bukan tahu kita keluar ke masukkan dia kan. Kalau buat grup tu dia tahu selalunya kan. Broadcast tu share apa Kak Arus? Kak Zee share, Kak Zee banyak share. Kadang-kadang kalau tak ada masa, Kak Zee ambil je yang dekat mana, kopi je kan. Alhamdulillah lah orang QM ni baik tau. Kan ilmunya dikongsi bersama. Kadang-kadang kalau tak ada masa, Kak Zee ambil je, Kak Zee kopi kan. Kak Zee hantar, ataupun kadang Kak Zee, kalau Kak Zee ada masa, Kak Zee buat video pendek. Kak Zee buat video pendek, Kak Zee share. Jadi seolah-olah kita datang jumpa dia kan. Lebih rapat lah macam tu walaupun kita tak berjumpa. Sebab Kak Zee tak ada masa kan. Kalau dia datang ke kedai Kak Zee pun kadang-kadang Kak Zee tak ada masa. Sempat sembang kan? Duduk fokus. Nak duduk fokus bercerita tu kan. Tapi dekat kedai kalau jumpa kan orang-orang yang berkedai ni kan, terutama tak kisahlah kedai apa kan. Kak Zee dekat kedai, Kak Zee buat banner, Kak Zee gantung. Ada 1-2 banner yang Kak Zee gantung. Kemudian Kak Zee buat satu ruang kecil je. Meja dengan kerusi satu, kemudian Kak Zee letak signboard situ, counter QM. Counter emas, bukan counter QM. Counter emas. Jadi bila orang tanya, siaplah dia. Jangan ditanya. Banner kalau ditanya, siap. Kadang-kadang kalau orang pergi kedai makan kan nak bayar transfer kan. Nak bayar transfer bank. Nanti Kak Zee tanya dia, awak ada akaun emas? Boleh transfer emas. Macam tu. Kita nak cari prospek kan. Kak Zee banyak cari prospek kedai lah. Banyak di kedai. Tapi jangan lupa bila kita jumpa orang tu kan, jangan tak reti ambil nombor telefon. Itu yang penting. Kena ambil nombor telefon Bagi orang tak ada masa macam Kak Zee ni, nombor telefon yang penting. Sebab apa? Bila dia datang, kita bercerita sikit-sikit, Kak Zee kasih flyers. Jangan dia balik kosong. Jangan dia balik kosong kan. Ni flyers. Flyers mesti kasih. Dekat flyers ni mesti ada chalk nama kita dengan nombor telefon kita. Tapi jangan haraplah dia telefon. Sebab tu kita kena ambil nombor telefon dia. Bila ambil nombor telefon dia, cakap, Kak, saya ambil nombor telefon akak, nanti saya hantar info dekat Kak. Okey. Dia tak menolak. Memang tak ada yang menolak lah. Jadi bila dia bagi nombor telefon, kita hantarlah info-info, janganlah yang panjang jela. Kan, hantar info yang penting, video satu, video yang pendek. Itu cara Kak Zee lah. Cara orang tak ada masa ni kan. Macam orang kata macam bisnes besar sangat kan. Tapi memang masa Kak Zee tu terhad. Kemudian Kak Zee banyak berinteraksi dengan tim secara online lah banyak. Banyak secara online. Okey. Satu lagi kalau dalam bisnes dalam QM ni kita jangan bosan lah nak explore QM tu kan. Sekarang ni senang lah udah kan.
petik je. Dekat YouTube ada, kat TikTok ada, banyaklah ilmu kan. Nak tak nak aje. Jadi bila kalau bagi orang-orang baru kan, kita kenal dulu diri kita siapa kan. Kita sama ada kita ni penyimpan ke kan, ada orang dia suka simpan-simpan aja kan. Itu sesuai GSA lah pada dia kan. Ataupun kita ni seorang pengguna kan. Rasanya tak ada orang yang tak pengguna kan. Semua orang pengguna. Adakah orang tak guna duit? Semua guna guna duit kan. Jadi tak boleh lari lah klien kita ni. Prospek kita ni tak boleh lari, semua dia kena. Kan? Bagi orang yang suka gandakan aset, ia ada memang QM ni lengkap lah. Memang best lah. Sebab apa beza tau. Dulu Kak Zee buat macam-macam networking kan. Ada yang berjaya lah. Ada yang berjaya, tak adalah berjaya sampai puncak. Tapi Alhamdulillah lah. Buat duit lah kan. Adalah 2-3 company Kak Zee buat. Tapi bila Kak Zee buat satu-satu networking tu, Kak Zee mesti nak jadi stokis tau. Sebab apa? Sebab nak memudahkan team. Kan? Ambil barang kan? Tapi dalam QM ni Kak Zee rasa, ya Allah santainya. Sebab apa? Kak Zee tak perlu nak apa? Nak stok. Kalau duit bonus kita tu beli stok. Kan? Bila kita nak habiskan stok, kita kena jual kan? Produk kan? Tapi dalam QM ni, jual beli kat situ je. Kan? Jual beli dengan QM. Kita beli dengan QM, kita jual dengan QM. Kan senang. Orang yang apa? Yang payah benar nak cari orang. Kan? Kadang kalau kita cerita tu, Kak Zee ni kena cek orang ke? Mentang-mentang Kak Zee selalu buat networking kan. Kena cek orang ke? Awak nak cek orang ke tak nak cek orang? Tak nak. Main sini. Lepas tu main sini tu? Kan? Awak simpanlah sendiri. Kan? Tapi QM ni alhamdulillah lah memang dahsyat lah. Kan? Masa Kak Zee jadi introducer, Kak Zee punya commission, kita masa introducer kan ratus-ratus je Kak Zee lah. Ratus-ratus je, 300, 400, 500 kan. Bila ambil nak naik rank dealer kan, kita ada exam yang RM300 tu kan. Kak Zee tak guna pun duit kocek. Guna duit tu commission QM tu masa kita introducer. Lepas yang 300 kan. Mudah saja. Tapi bila naik dealer, bila dia naik dealer dah ribu-ribu tau. Seronok. Alhamdulillah. Sebab kalau kita nak naik dealer pun kita pilih lah. Kita pilih lah strategi yang mana. Sama ada proxy ke, organik ke kan. Terpulanglah pada kita. Kan, ikut kemampuan lah. Okey. Saya dengar, sebab Kak Umi kata, Puan pernah buat mini BOP. Masa awal Muharram itu, betul ke? Kebetulan hari Rabu. Hari Rabu kan Kak Zee tak berniaga tau hari Rabu tu. Jadi kebetulan cuti. Itu yang Kak Zee boleh buat. Kalau tak mana boleh, Sabtu Ahad tak boleh. Masa tu buat sharing sendiri? 30 orang. Ya? 30 orang 30 orang. Alhamdulillah. Kak Umi, Didi Rini. Yang berkumpul hari tu Didi Ila, Dila Shikin, alhamdulillah Didi Ila, Dila Shikin tu bukannya tim kami kan, tapi alhamdulillah terima kasih banyak-banyak. Dia orang memang share dengan ikhlas. Alhamdulillah. Cross motivation. So tengok tuan-tuan dan puan-puan, saya sebagai orang muda ni agak tercabar juga Puan Rosita katanya makcik kain kembang, tapi ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube tuan-tuan dan puan-puan, dan saya belum lagi tengok berapa followers dia. Lagi tinggi followers dia daripada saya. Okey, tak apa. Puan Rosita, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa pada malam ini untuk berkongsi dengan semua. Saya yakin dan pasti ianya sangat bermanfaat buat kita semua dekat sini. Terima kasih sekali lagi Puan Rosita. Doakan Kak Zee cepat-cepat Didi. InsyaAllah, amin. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, insyaAllah. Alright tuan-tuan dan puan-puan. Tengok, ramai ni. Ramai geng dia kat sini. Alright tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan beralih kepada seorang lagi speaker satu-satunya kumbang pada malam ini. Iaitu Tuan
Dila Zai Mas Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Dengar ke suara saya ni? Alhamdulillah dengar. Saya pernah bersua dengan Tuan Nizam dekat office TGC, betul kan Tuan? Masa perasmian lah, perasmian di sini. Ya, alhamdulillah. So Tuan Nizam bertugas di sekitar Putrajaya ni, betul? Sekitar Bangi sebenarnya. Kita Bangi. Untuk pengetahuan semua, Tuan Nizam merupakan seorang pegawai kerajaan lah di salah satu mungkin Tuan nak cerita, kejap lagi Tuan boleh ceritakan lah. Jadi Tuan Zai Mas Nizam ni, ataupun saya panggil Tuan Nizam, senang sikit, merupakan direct kepada Dr. Wida sendiri, iaitu merchant kita. Dan beliau bermula di Quantum Meter ni sebagai introducer pada Ogos tahun lepas dan menjadi dealer pada April tahun ini. Jadi dalam kesibukan sebagai seorang pegawai kerajaan, mampu lagi beliau menjana income dekat Quantum Meter ni dengan dah income 4 angka juga. Dan InsyaAllah kita akan dengarkan sendiri perkongsian daripada Tuan Nizam. Jadi Tuan Nizam, macam mana Tuan Nizam boleh tahu berkenaan dengan Quantum Meter ni, dan adakah Tuan Nizam ni memang dah kenal lama dah dengan Dr. Wida? Okey, nanti saya cerita. Okey. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam QM, salam Quantum Meter kepada cuma sekali saya hormatilah Dr. Wida selaku merchant, founder TGC dan direct referral saya lah. Dan tuan-tuan, puan-puan, konsultan, ED, mungkin introducer ada dan mungkin ada yang baru join QM dalam sesi Zoom malam ni lah. Terima kasih juga pada Huda lah, saya dapat first WhatsApp dari Huda pun, dia kata Dr. Wida minta saya share. Lepas tu saya rasa macam tak layak lagi ataupun macam masih baru kan. Tapi insyaAllah saya akan kongsilah daripada pengalaman saya sendiri macam mana bertemu dengan QM ni. Okey. Untuk makluman saya dari segi latar belakang tu, saya sebenarnya lahir di Johor tapi dibesarkan di Kelantan. Lepas tu sambung belajar di Kedah, bekerja di Selangor. Dan kalau balik raya, saya balik raya kat Melaka lah, mak ayah saya kat Melaka. Dan sekarang saya telah pun berumah tangga dan 4 orang anak. Okey, ceritanya bermula bagaimana saya terdaftar dengan QM ni. Asalnya info pasal QM ni saya dapat daripada isteri saya lah. Isteri saya seorang guru dan dia adalah kawan baik pada Dr. Wida. Dan dia pun kenal Dr. Wida agak lama jugalah sebab pernah join beberapa bisnes lah sebelum ni. Isteri tu nama siapa ya? Isteri saya nama dia Nur Harliza. Abdul Halim. So dia memang berkawan lama dengan Dr. Wida. Jadi sebelum tu sebenarnya dengar lah, dia cerita juga lah pasal Dr. Wida, dia join macam-macam bisnes, semua dia perform lah. Dia top leader lah, dia dari segi sale ke, dari segi income ni pun dah hebat lah. So saya pun berminat, maksudnya saya dah biasalah dengan cerita pasal Dr. Wida ni. Okey, lepas tu pada bulan Julai tahun lepas tu, tak silap saya dalam minggu kedua lah, dalam 12-13 tu saya isteri saya dia share lah info-info yang Dr. Wida WhatsApp kat dia lah pasal company QM, facility dan potensi kelebihan QM dan juga income untuk para konsultan tu lah kan. Jadi saya pun saya sebenarnya sebelum tu sebelum memang saya berminat lah pasal kewangan, pasal pasal pengurusan kewangan dan juga macam simpanan pelaburan kan. Sebab sebelum ni pun saya ada sejarah juga pasal emas ni. Saya kenal emas dah lama dah sebab pernah belilah secara fizikal. Public gold pun ada, power gold pun ada. Saya belilah setiap bulan ni saya
Beli 1 gram kan, kumpul lebih, rasa lebih dekat 20 gram kot. Tapi sampai satu masa tu bila time kita nak pakai atau macam time terdesak tu nak pakai duit lah kan. Jadi saya fikir emas tu ada banyak kan. Jadi saya terfikir nak jual kat siapa lah. Nak jual kat siapa kan. Mungkin lepas tu saya pun tanyalah dengan kawan saya yang jual emas lah. Dia dah recommend kena cari orang ni lah ataupun cari Google lah. Sekitar kawasan Bangi ataupun Selangor ni ke yang berminat nak beli emas kan. So tak pasal kita contact orang tu kan, contact buat appointment, so nak jual emas kan, jumpa nak jual fizikal. Lagi satu pun mungkin kita nak jual tu, kita tengok orang tu juga, boleh dia tu betul-betul ke nak beli emas kan, ada risiko jugalah. Jadi akhirnya saya dapat jumpa juga yang pembeli tu, so jual. Tapi pada masa kita jual tu tak dapatlah harga yang kita beli. Biasa akan dapat harga yang, biasa dia bagi harga yang murah sikit lah. Saya tak kisah, tak apalah. Sebab time tu pun tak fikir pun pasal spread ni kan. Okay. So pada Julai tu saya pun selepas saya dapat info-info tu, saya cari jugalah info-info pasal QM dekat YouTube, pergi kat website QM kan. Website tu pun saya rasa banyak kali dah saya scroll. Saya rasa setiap ayat, setiap patah tu saya go through lah. Sebab untuk kita kata apa, benda baru kita kata kita biar puas hati, kita tahu latar belakang semua kan. Okey, lepas tu saya pada masa tu tujuannya memang saya nak memang nak menyimpan emas lah, nak menyimpan melalui platform emas. Dan yang memudahkan kita lah untuk kita cairkan kan ataupun senang nak kita cash kan. Sebelum tu saya pernah juga beli emas melalui platform Hello Gold lah, kalau pernah tahulah Hello Gold tu kan. Secara digital juga saya pernah lah. So saya biasalah dengan macam mana nak daftar Hello Gold tu pun sama juga. Pada masa tu kena daftar guna IC tempat belakang, kena buat scan ataupun kena ambil gambar muka. Masa tu dia video muka kita kan. Untuk register. So sama juga dengan QM ni. So untuk tujuan apa prosedur bank negara ataupun pengesahan tu lah. So saya lepas daftar tu so saya bermulalah saya test satu-satu. Saya test GSA dulu. Saya test RM10 dulu kan, sebab minimum RM10. So saya test RM10. So kita nak tengok macam mana proses kita nak beli tu. So dekat dia appear di akaun kita kan, akaun QM kita tu. So selepas saya buat transaksi tu memang adalah RM10 dengan nilai gram dia kan. Okey, lepas tu saya pun startlah dah nampak okey, nampak confidence sikit lagi. Saya pun startlah menyimpan sikit-sikit emas tu. Lepas tu dah lama tu saya pun sambil-sambil saya share juga dengan kawan-kawan sebenarnya. Sebab saya rasa benda ni sebenarnya asalnya macam niat saya nak selain untuk diri sendiri, kita pun nampak macam bagus, kita nak share juga dengan kawan yang macam kita yang kerja makan gaji semua kan. Jadi sikit sebanyak sebenarnya membantu jugalah. Okey. Ada yang tanya tuan. Ya. Apa yang jadi pada akaun Gold tu lepas Hello Gold dah close down? Masa tu sebenarnya saya pun dapat tahu yang di dalam tahun ni je kan. Sebelum tu saya ada kumpul dekat berapa gram tak ingat. Tapi saya keluarkan dululah. Tapi bila dia kata dia nak start operasi, nak tutup operasi tu, saya keluarkanlah semua gram emas tu kan. Boleh keluarkan semua ya tuan? Saya keluarkan semua. So dia tak adalah kata kena ada minimum berapa gram kan. So saya keluarkan semua, saya dah tak aktif lah. So saya dah bila join QM saya keluarkan, saya masuk dalam QM. Okey. Okey, jadi pada Julai tu saya pun masa sama memang saya tak hentilah saya cari juga pasal QM ni dari segi kelebihan untuk kita convince diri sendiri lah. Kemudian pada bulan Ogos tu barulah saya start
pada masa yang sama Dr. Wilda pun dia ada jugalah WhatsApp. Dia kata kenapa apa ni why not kalau tuan kalau tuan boleh apa ni Jadi dealer. sambil share tu jadi share tapi dapat commission kan. Naik jadi introducer, kemudian dealer tu maksud saya saya macam tak adalah nak excited sangat. Saya cuma untuk fikir untuk saya sendirilah, untuk benefit saya sendiri. Tapi betul lah Dr. Vida ni dia punya style dia, approach dia tak push, tapi dia macam advice lah, dia galakkan lah. Itu yang saya saya pujilah dia tu. Dia sentiasa follow up lah, itu yang bagus dia lah. So lama-lama saya fikir bila kita dah faham sambil tu juga pada bulan Julai tu juga saya pernah hadir BOP The Golden Circle lah di Bangi. Itu pun Dr. Vida dia share lah. Dia jemput lah adik ke Bangi. Kebetulan berdekatan dengan rumah saya. So saya attend. So situ saya jumpa lah Tuan Saha, so dengan Merchant Rashdan, Merchant Sheila, Puan Sheila. So di situ dari segi pendedahan ataupun apa itu KM tu lebih banyaklah saya tahu. Di samping dapat jumpa jugalah ahli-ahli QM dan ramai jugalah prospek yang hadir time tu. So BOP tu satu platform yang bagus lah pada saya untuk siapa-siapa yang nak tahu pasal QM tu, sebab yang share tu pun yang pengalaman dan info-info yang tepat, yang betul tu, yang berfakta tu memang ditunjukkan oleh para konsultan lah. So kita akan jadi lebih confident. Okay, lepas tu dah saya nampak lah dari segi maksudnya perjalanan untuk jadi konsultan tu nampaklah sikit-sikit kan. So saya bermulalah setelah saya jadi introducer tu beli yang GAE syarat dia kan, syarat dia GAE 10 satu unit. Kebetulan saya pun adalah sikit simpanan, so kita cubalah beli yang GAE 10 kali 10 tu satu unit. So dah layak jadi introducer. Dalam masa yang sama sebagai satu macam kita nak gandakan emas kita sendirilah. So kita boleh pantau pada masa tu saya emas pun bawa USD bawah 59 5758 lah masa tu. Dapat harga 50 lebih ya? Dapat time tu. Pada tu bulan Ogos lah kot. Ogos last year. Okay. Lepas tu kemudian di KM selain fasiliti GSA, sudah ada GCA. GCA tu Gold Convert Account pun memang antara fasiliti yang saya sukalah. Sesuai dengan keadaan saya ni, maksudnya bekerja makan gaji, dan saya percaya juga kebanyakan di luar sana pun yang bekerja makan gaji dia ada komitmen bulanan kan, dia ada komitmen bulanan. So macam saya pun ada juga lebih kurang dalam 3,000 4,000. Jadi mula-mula tu saya try dulu lah dalam 100 400 saya nak test lah. Saya test GCA tu saya buat 400. So pada masa tu dalam masa 3 hari ke 2 hari lah, bila convert tu tunai tu dapat masuk ke akaun kita. So di sistem pun, di akaun KM kita pun adalah info tu. Jadi kita pun jadi yakin lah, jadi confident. Dan next month tu saya start lah bulan 8, 9 sampailah sekarang saya start lah buat GCA. At least 2,000 ataupun 3,000 saya buat GCA. Jadi sebenarnya memang satu fasiliti yang sangat berinovasi lah compare dengan kalau sistem Arhanu di luar lah. Sebab saya pun ada pengalaman juga buat Arhanu. Masa saya kumpul dulu, saya pernah juga masa tu bila fikir nak jual tu nak pajak kan, nak pajak di Arhanu. Ingat lagi lah, masa tu memang tak fikir spread ke rugi tak, saya fikir nak pajak je kan. Jadi dia adalah dia punya upah simpan, ada tempoh tebus. Jadi saya ada sampai tak sempat tebus lah, jadi lelong kan. Jadi dari pengalaman tu bila kita buat GCA tu kita nampaklah perbezaan dia tu.
perbezaan memang tak membeban kita, cuma di sini saya tengok GC itu dia memang fair dan win-win situation. QM dapat fee 3.5% tahun, tapi kita dari segi Grandmesh emas masih kekal dan kita dapat cash. So sebenarnya kita dapat cash, kita dapat settlekan kita punya komitmen dan masa sama kita kumpul juga emas. So itu dan dia pun tak ada tempoh tebus. Saya rasa memang itu satu kemudahan yang sangat baiklah kepada tuan-tuan ataupun kita semua yang memang ada komitmen setiap bulan lah. Okey, seterusnya saya juga cuba withdraw fizikal. Sebab masa tu kecoh juga kata apa ni, QM ni beli emas digital dapat nombor ya, beli emas tapi dapat nombor. Jadi saya pun sebenarnya saya tahu dapat info tu apa ni, daripada info yang saya dapat dari WhatsApp semua tu memang ada emas fizikal, tapi kita tengok gambar lah kan. So nak puas hati ni ataupun kita nak cuba juga, saya withdraw fizikal saya buat 1 dinar lah. So sebenarnya juga 4.5 gram. Saya withdraw fizikal, tapi saya minta saya untuk delivery lah, hantar ke rumah. So cepat juga dapat dalam masa 2 hari atau 3 hari. Jadi dapatlah pegang 1 dinar kan. Jadi dalam QM ni sebenarnya memang ada emas fizikal. So sebenarnya dia ada empat lah produk dia, emas fizikal, GSA, GCE dan juga GAE. So saya dah cuba semua, so adalah pengalaman. Jadi kita pun yakinlah setiap facility ada kelebihan, dan daripada pengalaman tu kita dah cuba semua facility tu. So di situlah saya bermula start sharing dengan kawan-kawan pejabat, kawan-kawan sekolah, housemate dulu. Saya target dulu kawan-kawan yang minat pasal bisnes, yang minat pasal pelaburan simpanan, adalah cuba share info. Dan ada juga yang saya pernah bawa ke sesi BOP ataupun preview pasal QM. Okey. Pada masa tu saya menggunakan platform WhatsApp status tu. Ada juga share di IG, ada juga di Facebook lah. So maklumat tu memang banyaklah saya dapat daripada grup Dr. Wirda lah, grup WhatsApp Dr. Wirda ni juga, grup WhatsApp, Telegram. Sebenarnya banyak info sampai tak terbaca, cuma kita kena pilihlah satu masa kita tengok satu-satu. Ada juga saya juga refer juga info daripada grup, macam ada juga grup lain daripada tim Angel. Lepas tu ada juga daripada ayat macam Angel, daripada Coach Hafiz lah. Lepas tu daripada TikTok semua, daripada, so benda-benda tu sebenarnya info daripada medsos tu sebenarnya membantu jugalah dari segi macam mana kita nak approach prospek, ataupun dengan, sebab biasanya kalau di medsos tu dia lebih simple dan senang faham lah. Okay. Jadi saya daripada daripada info-info tu saya cuba share dengan kawan-kawan lah. Sebab nak convince orang ni memang agak susah jugalah. Tapi kita kena cari satu cara yang simple lah, yang mudah difaham dan dia senang nak buat, dan kalau boleh dia terus daftar. So dalam banyak-banyak kawan tu adalah juga yang cepat dia, walaupun kita sikit-sikit dia terus nak daftar. Ada juga yang KIV, juga yang terus senyap pun ada juga yang dia datang kemudian dia dah puas hati boleh datang. Tapi tak apalah, sebab niat kita pun kita tak ada nak push ataupun nak pasal orang daftar ataupun beli emas. Cuma kita share siapa yang berminat, kita bantu daftar, dan kalau boleh kita settle terus depan dia kan, tunjuk cara nak daftar guna handphone, guna web ke, kita guide dia. Okey, seterusnya perjalanan daripada introducer ke dealer tu
agak lama lah daripada bulan 8 ke bulan 4 tahun ni tu. So di situ saya tengok bila barulah saya tengok dari segi maksudnya perjalanan ataupun step-step untuk jadi consultant tu bermula daripada introducer sampai dealer sampai ke merchant tu. So dan Dr. Vida pun sekali-sekala dia ada jugalah follow up. Dah sikit lagi. So saya pun keep sharing semua tu. So adalah yang berminat untuk daftar dan ada yang BJE termasuklah isteri saya sendirilah. Walaupun isteri saya itu dia dapat info awal daripada Dr. Vida, tapi dia suruh saya daftar dulu. Lepas tu barulah dia daftar dengan saya. Janji dia selamat. So dia pun saya terima kasih kepada dia lah. Dan untuk ke dealer tu pun kiranya dia pun menjadi saya punya proxy lah. Dia ada simpanan, so dia pun dia beli GAE dan dia pun dah introducer. Dan saya pun ada daftar juga untuk adik saya seorang dengan ayah saya lah. Daftar akaun. So melalui tiga akaun ni yang aktif. So lagi 2 orang tu yang kawan-kawan saya tu lah. Kawan saya tu ada 2 orang, dia berminat dengan QM ni, dia pun beli juga GAE. So dari segi syarat tu cukup 5 orang. So sales pun dah sampai lah time tu kena 30,000 dah kan? 30,000. Ya, betul. Sebelum 1 Ogos tak silap kan? Sebelum 1 Julai. So cukup tu. So kat sini sebenarnya pada mulanya bila sebut 30,000 sales tu, saya fikir macam susah juga kan. Macam yelah saya fikir macam seolah macam kita kena setiap masa kena beli. Sebab sebenarnya bila kita beli kali unit pertama GAE kali 10, bila dah untung sebenarnya kita boleh guna balik, kita rolling balik. So rolling balik modal yang sama. Itu dah jadi yang kedua. Kita menggunakan modal yang sama, kita buat sekali kita jadi modal yang sama jadi unit kedua. Maksudnya bukanlah kita invest baru kan, maksudnya kita beli GAE yang baru. Ada juga yang biasanya kalau ada modal dia akan beli sekaligus lah, beli yang banyak lah. Tapi untuk mereka yang tak ada modal tu mungkin sebulan sekali dia ataupun tunggu bila dia untung sikit tapi dia rolling balik, so dia kira juga. So sebenarnya baru saya nampak lah. So ni saya ingat tak macam tu, macam seolah kita punya downline kita tu kena beli setiap ingatkan sekali je lah boleh guna that's why itu yang penting. Bila kita macam Mosfah ataupun kita tak tahu tu, kita refer dengan kita punya referral. Kita tanya consultant ataupun siapa yang approach kita tu lah. Dalam kes ni saya refer kepada Dr. Vida lah dengan dalam grup tu lah. So baru dapat pencerahan. Kalau tak kita macam tertanya-tanya ataupun kita salah cara kan. Ataupun kita lambat kan. Sebenarnya senang sebenarnya kan. Maknanya dekat sini kena mendekati kita punya referral supaya kita jelas lah tuan. Betul. Jadi okey, so lagi sekali saya ucapkan tahniah kepada Tuan Nizam kerana berjaya jadi dealer dan semoga dapat dealerkan puan isteri juga. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. So terima kasih kerana luangkan masa untuk perkongsian pada malam ini. InsyaAllah semoga selepas ini boleh jadi speaker lah. Baik tuan. Terima kasih. So kita akan beralih kepada speaker yang seterusnya, iaitu speaker yang ketiga. Speaker yang ketiga ini juga merupakan dealer consultant dekat Quantum Meter ni, iaitu Puan Farazila Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Puan Farazila. Puan Farazila ada kat Ada. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak pun. Okey. Mata boleh buka lagi ya? Oh ya Allah, baru balik tadi maghrib. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, Puan Farazila ni sebenarnya merupakan seorang full-timer caterer. Jadi hari ini beliau ada order jugalah untuk disiapkan. Jadi
walaupun dah penat kan, seharian daripada malam tadi lagi buat persiapan, siang hari pergi buat uruskan, tapi malam ni sempat lagi meluangkan masa kepada dengan kita untuk berkongsi. Jadi Puan Farzila ni merupakan direct dealer kepada Didi Ila Abdullah Didi sebenarnya. Ila. Ya, betul-betul Didi Ah, Ila. Jadi Okey. Puan Farzila ni sekarang ni ada dekat rumah. Rumah dekat mana? Okey, sebab saya ni sangat tidak aktif dalam grup, biar saya perkenalkan diri dan saya dulu. Okey, saya Farah. Company kami Farah's Kitchen lah. Sebenarnya saya kenal dengan Didi Ila tu melalui suami yang kami satu sekolah dulu. Tapi berjumpa dan bermesra dengan Didi Ila bila kita orang dapatlah rezeki tahun lepas di Shah Alam, ada job masa bulan puasa. Okey, itu titik permulaan saya jumpa Didi Ila in person. Dan lepas tu baru saya kenal dengan Continental, diperkenalkan oleh Didi Ila. Tapi saya base di Batu Cave ataupun di Gombak lah. Full time catering, the whole family yang saya bawa catering berasal dari Kota Tinggi sebenarnya. Saya bila Kak Rosie tadi, dia cakap dia kat Kota Tinggi, she reminds me of my own mother. Memang my mother, dia ada R&R di Bandar Mas tu, kalau Kak Rosie pernah lalu lah. Saya punya tim datang lagi. Minta maaf ya. Ada anak-anak tim datang nak tengok dia punya dealer bercakap di sini. Okey, jadinya saya, mak saya pun memang, ibu dan ayah saya pun buat catering. Jadi kami memang family of catering. Cuma Turun-temurun bila lah. kenal dengan Didi, saya cuma, mereka base di Johor, saya base di KL lah. Dan suami saya pun memang saya paksa untuk berhenti tolong saya sebab saya dah tak larat sebenarnya. Jadi berbalik kepada QM ni, bila saya Didi Ila, kita dah dapat, adalah rezeki macam selepas PKP. Saya ceritanya sama dengan Didi Ila. PKP kita orang catering, sebab kami start catering daripada tahun 2017. 2017 dan full time. Sebelum tu saya buat part time daripada 2013. Bila 2017 saya berhenti, saya decided untuk berhenti. Tapi husband saya masih tak berhenti lagi. Decided untuk berhenti. It was a rough journey. Tapi 2018, 2019 we tried to build our Farah's Kitchen. Dan Alhamdulillah 2018-2019 dia prosper lah, Alhamdulillah. Walaupun tak ramai tak kenal, tapi for a home based caterer macam saya, Alhamdulillah enough dipercukupkan sentiasa. Memang Allah sentiasa percukupkan apa yang kita perlu. Comes 2020, 2021 dah PKP, dah bisnes dah jadi slow, merundum. Kena redha je lah. Kena redha. Tidaklah redha sangat pun, adalah bertukar-tukar job sana, job sini. Bukan job apa, small job. Saya buat paste laksa Johor, paste sambal, just to make, orang kata, cuba untuk make, what do you call, ends meet untuk the whole family kan. Sebab bila duduk KL ni, seorang je yang bekerja dengan anak 6, semua bersekolah, semua memerlukan financial yang memang fahamlah kalau anak ramai ni macam mana. Jadi kami dapat job, yang masa dapat job lepas PKP tu dengan Ila, dengan Didi Ila dan dealer saya pun, dia kenalkan saya tidak patah balik. Maksudnya saya tak ada sedikit pun rasa macam macam bagus. Cuma macam suami Kak dealer Rosie tadi, dia cari apa? Penipuan Continental. Saya Google Continental penipu. Lillahi ta'ala. Saya cakap, tapi memang tak jumpa. Saya memang tak jumpa Continental tu penipu. So saya cakap, bila duduk sama lama jugalah, saya join rasa Jun. Tapi saya sempat dapat beli apa dia punya share tu. Remember dia ada share, so saya sempat beli. Adalah rezeki untuk beli. QME. Dan yes, QME. Dapatlah satu lot.
Saya dah sempat beli tu. Dan masa tu emas pun dah baru USD 50, 57, 56. Merasalah dapat emas dan merasa keuntungan bila dia naik 59. Masa tu dah bulan 11, bulan 12 tu macam dah excited sangat lah. Kalau naik 1 point, 2 point tu sebenarnya bila tunggu bulan 2 lagi banyak kan. Tapi excited sebab kita tengok akaun kita sendiri kan. Bulan September saya gunakan proxy husband, so saya dapat dealer. Tapi macam mana saya jadi dealer tu, tak bolehlah gunakan satu saja kan. What I did was I kept sharing dalam tapi saya tak sehebat Kak Rozi. Saya cuma letak dalam WhatsApp status saja. WhatsApp status dan saya buat broadcast list. Samalah, itu dua je yang sama dengan Kak Rozi tu. Which is siapa yang tak berminat saya keluarkan, dan siapa yang reply saya punya WhatsApp status, saya akan explain. Masa tu sebab baru lepas PKP dan baru nak baru kita nak curb kita punya ekonomi. Husband saya suruh berhenti kerja. Masa tu memang dia berhenti kerja lah September. I still remember September tu saya cakap saya dah tak larat. Sebab ekonomi dah come back, jadinya order catering daripada officers, daripada kita orang pula vendor UM, so UM ada few other vendors ni, banyak meeting, dah mula meeting kan. Kalau tak dapat nak face to face, dia orang buat packing. Jadi saya dah tak menang tangan. Dalam masa saya tamak juga QM. Masih juga tamak QM. So I kept sharing, I kept doing catering. I kept sharing, tapi dalam dengan penat-penat macam hari ni lah, dengan penat-penat pun, kalau orang tu kata nak jumpa, okay, kita jumpa kat Kesas Highway, saya pergi. Seorang lah. Saya cakap sebenarnya, Mama pergi juga. Dia kata, okay, pergi, dia kata. So pergilah, dia malam kan, balik Mansur, dia kata dia tunggu kat rumah dengan anak-anak. Tapi sebenarnya anak-anak dah besar pun, cuma yang besar tu dah masuk kolej, jadi yang tinggal yang bocah-bocah je ni. So, dia kata pergi. Sebenarnya, dalam QM ni, dia tidaklah, what you call, dia bukanlah satu MLM, that's true. Satu lagi, dia ikut kerajinan. You rajin, you dapat. Keep sharing. Maksud saya gigih, memang saya gigih. Saya cari orang sampai saya naik dealer. Memang dealer adalah benda yang mudah. Cuma nak naik DD, kalau semua nak tahu, saya sepatutnya dah lama dah naik DD. Saya punya dealer dah ada 4. Dan satu tu, dia dah ada sales lebih daripada 7,500 USD tau untuk JE dia. Tapi dia tak cukup lagi what do you call? Dia tak cukup lagi investor. Investor dia tak cukup 2 orang je lagi. Dah berbulan tak cukup 2 orang. Dan saya pula dah, bila umur dah meningkat macam ni, energi dah habis tau. Sebenarnya waktu ni, waktu tidur saya akan bangun 3 pagi. Saya waktu ni, saya alamak dah tak sempat lagi. Memang siapa yang WhatsApp saya pukul 10 ke atas, minta maaf lah, pukul 3 baru saya jawab. Body clock saya dah macam tu. The energy tu orang kata dah decrease. Bila siang, saya dah habis energy ke tempat lain kan. Lepas tu, dia punya turun naik tu banyak lah. Itu kalau Didi Ilah dia memang betul marah kat saya. Dia kata bila nak naik Didi. Saya nak jawab tanya dia, nak jawab WhatsApp dia pun memang saya kadang-kadang tak sempat. Saya blue tick dia. Minta maaf lah Ilah akan blue tick kamu. Tapi that is my story. Cuma kalau siapa-siapa anda my team yang datang dalam kelas ni, I have my own team kan. So my own team tu I have my own group. Saya memang sekadar share apa yang telah di-share dalam grup-grup besar kita. Okay, dan my team pun macam saya lah, sebab dia punya dealer slow, dia punya leader slow, mereka pun jadi slow. But slowly and surely, saya doakan my team semua boleh jadi dealer, at least dealer. Saya dah berjaya mendealerkan, gunakan proxy husband naik dealer. Gunakan proxy another son, my daughter jadi dealer. You know, that is how it works. Dan benda tu macam kita selalu cakap, risikonya hanyalah masa. Risikonya hanyalah bila emas turun naik, tak pernah ada rugi. Cuma bila lately ni ada banyak isu kan, I kept quiet actually.
Bila orang tanya baru saya jawab. Kalau orang tak tanya, I don't want to highlight. Jadi benda yang tak pasti jangan kongsilah. Pada saya benda tak pasti jangan kongsi. Lagi-lagilah yang sanksi kan. Kalau sanksi tanya the right person. Saya rasa sharing saya setakat itu saja kot. Macam tak menarik sangat pun. Paling-paling saya punya income dengan QM paling tinggi pun Laju tak dia nak undur sampai diri. Okey, kejap Puan. Puan Farah. Ada yang bertanya ni memandangkan Puan Farah mungkin tahu kan dah biasa dengan MLM. Dia nak tahu perbezaan di antara sistem QM dengan MLM dan dia juga tanya macam mana cara nak yakinkan customer kita ataupun potential client yang QM ni sebenarnya bukan MLM. Boleh tak? Okay. Kalau you ada account dengan QM, you sendiri dapat tengok kan, whatever you purchase 7% saja diambil untuk dijadikan as a spread. Spread tu yang akan dibahagikan among siapa yang what you call layak untuk dapat the percent. Okay, contoh macam kita punya dealer ataupun punya orang yang memperkenalkan kita, I mean upline, kalau diorang panggil tu upline lah. Kalau kita dalam MLM nak masuk kena ada sekian fund. That fund akan dibahagi kepada orang atas-atas you. You kena cari orang untuk dapat the same fund. Okay? Sampai bila you nak cari orang? Adakah QM mengamalkan itu? No, I don't think so. It's just 7%. Kau rajin, kau dapat. Orang beli yang you guide orang beli. Itu adalah upah untuk you consult, untuk you guide. Itu upah. Saya rasa itu logik. Tak seperti MLM. Saya tak pernah tengok lagi lah rasanya kalau kita ahli-ahli QM ni yang pergi naik kapal terbang, post bawa bag, duit banyak-banyak and then deal. No. Sebab gaya MLM dia memang macam tu. MLM dia akan bagi tahu dekat seluruh dunia yang dia make money regardless lah kereta tu atau kapal terbang tu kau punya ke tidak ke, kau sewa je ke. You know, things like that happen. Pada saya, tepuk dada tanya selera. Adakah QM ni MLM? Adakah QM ni satu penipuan? Sebab apa yang you beli, itu yang you dapat. You sendiri yang control your account. Bukan orang lain yang control your account. Dan account ni macam account bank kita jugalah. You can transfer. Kalau rasa-rasanya, ada tim saya, dia memang bercita-cita. Dia kata, okay. By the time aku habis bayar kereta aku dapat emas. Kereta aku habis bayar. Get what I mean or not? Do you get that dekat MLM? No, you tak ada. Sebab sesungguhnya GCA tu memang satu aset lah. Kalau you nak buat jangka masa panjang, simpanan jangka masa panjang. Dan itu satu cara untuk berbelanja sambil berlibur lah di hujung mature period dia nanti. You can berhibur lah dengan whatever yang you reap what you sow. Kita panggil kan. Apa yang kita kumpulkan hari ni memang untuk akan datang. Usaha kita hari ni akan datang. So memang saya rasa terang lagi bersuluh lah kalau beza QM dengan MLM. Kan? Kalau cuba Google, kalau kita katalah among partisipan dalam ni yang belum lagi daftar dengan QM, please Google je QM, MLM, cari. Jumpa ke tak jumpa? Kan? Yang jumpa nanti mungkinlah a forum which nak mengecam, but there is not the right the right info. Itu adalah cakap kosong. The right info kita tahu daripada kita ada website. Buka account percuma je. MLM nak masuk percuma tak? No. Tak kira lah MLM apa. Konon-konon beli produk, tapi nak beli produk 4,000. Mana ada produk 4,000 kan? So kan? Mana ada kau nak beli produk-produk tu? Allahuakbar. Produk-produk biasa je kau boleh dapat kat Tesco tak sampai 400 kan? Dan itulah pendapat saya. Dan saya tak pernah involve dengan MLM walaupun macam ramai lah minta saya masuk MLM.
Pada saya baik saya masak. 3 pagi pun tak apa saya bangun. Okay, cuma doakan saya jadi Didi. Kalau Kan? saya, okay. Terima kasih Huda. Saya satu lagi saya nak terima kasih dekat Dr. InsyaAllah. Wida. Saya segan dengan Dr. Wida sebab dia dah banyak kali minta saya share. Hari ni saya tak kira saya penat ke tak penat ke, harap saya tak tertidur je saya cakap dengan my daughter. Saya cakap mama terpaksa kak yang hari ni tak boleh. Thank you Dr. Wida for forcing me lah actually. Thank you Huda as well. Okay, Assalamualaikum. Kali semoga kita akan terus speaker yang keempat iaitu seorang kali dekat Terengganu. Tarik kami itu saja dan dia ke untuk juga tidak mungkin. Assalamualaikum. Saya putus-putus ni. Okey, tak apa. Puan Norlina boleh bagi respon kepada saya? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Alhamdulillah saya dengar. Okey. Sekejap ya. Admin minta spotlightkan Puan Norlina. Apa khabar Puan Norlina? Alhamdulillah sihat. So, sekejap Soalan apa kan? Puan Norlina, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi luangkan masa pada malam ini. Dan untuk apa ni seorang kerja hakiki lah di salah sebuah syarikat JLC, dan Puan Norlina ni mula hari itu ada tuan Putus-putus. menjadi Dengar ke? Saya macam dengar. apa yang menyebabkan Okey. tertarik ke mana dapatkan satu Kita yang dengar ada saya. untuk menjadi right. Puan, saya dengar suara Puan Norlina dengan baik. Okey. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, terima kasih kepada moderator yang dikasihi, Didi Huda. Sentiasa ceria mengendalikan program. So, yang dikasihi Merchant Dr. Wida, semua Didi, especially Didi Zidaim lah, Didi saya sendiri, Didi Ila dan semua yang ada di dalam program malam ni. So, insyaAllah saya perkenalkan sedikit lah diri saya, latar belakang saya sedikit. Okay, saya Norlina, Alhamdulillah dah dila Norlina, dan juga saya saya dari Terengganu lah, berkerjaya, bekerja di dalam satu company GLC lah di Malaysia. Dan juga sebagaimana saya tahu lah, bila kita berkerjaya ni masa memang satu cabaran hebat lah, sibuk, banyak kekangan, banyak masa tu diluangkan dengan kerjaya lah. Dengar tak? Okay. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana tahulah macam mana saya boleh berkecimpung ataupun menceburkan diri dalam QM ni. Pada peringkat awalnya sebenarnya saya ni memang peminat penggemar emas. So saya sebenarnya telah mula menyimpan emas, kita panggil gold bar, sejak saya berpindah daripada KL ke Terengganu. 2014 saya daripada Putrajaya pindah naik pangkat lah, balik kampung di Terengganu. Saya mula minat lah simpan gold bar, sikit-sikit lah dari satu company emas jugalah. So mungkin saya rasa semua familiar lah dengan public gold. So memang saya beli emas sikit-sikit 10 gram, 20 gram, 5 gram macam tu lah. Setiap kali dapat gaji saya beli sikit-sikit. So
sehingga saya mula sibuk dengan jadual kerja, kita pun dah mula off lah, ter-off. Jadi bila tak jelas ke suara saya? Jelas tak? Saya dengar dengan baik suara Puan. Okey, alhamdulillah. Okey, itulah antara cabaran web Zoom kan. Ada masa lain, okey dan sebagainya. So hopefully dapat, inilah saya dapat apa ni, dapat line yang baiklah untuk sesi saya ni. Okey, bila saya minat emas ni, masa PKP, saya sebenarnya saya suka gold bar, tapi saya tak suka emas pakai. Pakai gelang, pakai cincin, pakai perhiasan lah, emas perhiasan saya tak suka. Saya tak minat, tapi saya suka simpan gold bar. Sehinggalah PKP, bila PKP tu kan kita tak boleh nak pergi, tak boleh nak pergi beli fizikal gold bar. Lepas tu kita boleh pergi dekat-dekat je kan, keluar dekat-dekat, tak boleh keluar daerah dan sebagainya, susah lah nak keluar daerah. Saya pun mula usah-usah di kedai-kedai emas, mula tengok emas perhiasan dan saya mula ketagih pula emas perhiasan. Saya belilah sebab emas perhiasan ni dia design dia macam-macam design dan saya mula buat koleksi lah design tu. Design ni bila ada keluaran baru semacam itulah. Sampailah pada akhir 2022 saya kawan sepejabat saya sebenarnya yang perkenalkan saya dengan QM ni. Dia sebutlah ada satu platform lah emas sebab dia kata dia nampak saya minat emas. Dia katalah ada satu platform emas, kalau minat lah nak melabur. Lepas tu saya kata apa dia, ceritalah sebab saya memang suka emas. Dia pun mula ceritalah, okey dia cerita tu sebab dia kongsi keuntungan yang dia dapat. Saya pun rasa macam teruja. Saya kata okeylah, nanti ada masa saya nak tahu lagi, saya nak dengar. Walau bagaimanapun staff atau rakan sekerja tu dia tak berapa confident lah nak cerita, dia mungkin tak pandai sangat. Dia kata tak apa, nanti dia ajak kakak dia iaitu Dizzy lah untuk bercerita lebih lanjut lah berkaitan QM. Selang sebulan, selang 2 bulan, lebih kurang akhir Januari, dapat set jumpa dengan Dizzy. Datang kat rumah masa tu dekat maghrib. Tak apa, saya kata saya habis office, memang biasa saya balik kerja dekat maghrib, tak apa kita jumpa juga, saya nak dengar. Okey, daripada situ Dizzy terangkan cerita, tunjuk slide dia. Dan saya mula rasa saya nak cuba. Okey, saya tak apa, saya try. Saya kata saya cuba kan. Daripada situ saya mula beli satu unit. Berjinak-jinak beli satu unit. Dalam masa yang sama saya study. Biasalah kita baca pasal QM, study sendiri kan. Okey. Panjang cerita dengan Kak Z masa tu. Sampai dekat Isyak. Kak Z solat kat rumah dan sebagainya. Tak apa saya kata sebab saya nak tahu pasal QM. And then selepas pada tu saya mula memberanikan diri. Saya study sikit pasal QM. Dan saya rasa macam platform yang terbaik lah. Sebabnya saya telah mencari, lama dah saya cuba mencarilah satu platform yang boleh bagi saya future financial freedom. Sebab bila kita berkejaya, bila kita bekerja ni makan gaji, memang kita tak nampak satu ending ataupun future yang rasa macam meyakinkan lah. So pada saya makan gaji ni macam bukan tak secure, tapi bukan platform financial yang untuk kita dapat maintain lah. Jadi saya sebenarnya mencari-cari satu platform yang terus dapat kita kekalkan lah dalam platform tu untuk financial, family financial lah. Jadi sampai saya jumpa KM, saya rasa macam saya jumpa platform yang baik lah. And then saya mula melabur, saya masuk GSA sedikit. Saya buat GCA juga untuk gaji saya, perbelanjaan tu. Dan sebenarnya saya rasa mula-mula saya kenal QM bila diperkenalkan produk-produk QM. Saya rasa macam magic, rupanya ada platform digital yang dapat pajak macam GC kan. GCA rasa macam tak pernah saya dengar, tak pernah saya jumpa kat mana-mana. Kita belanja, kita simpan emas. Memang tak ada di mana-mana, di QM sahaja. Itulah specialnya QM pada saya lah, pada mata saya.
Dan juga GAE dia juga. GAE dia juga kita beli 1 unit tapi kita dapat keuntungan untuk 10 unit. Magic kan? Maknanya ada kita beli 1 barang, kita boleh dapat untung 10 barang. Macam tu lah lebih kurang kan. Kita fikir logik macam, ish, ada platform terbaik macam ni. Dan juga kalau GSA tu normal lah. Mana-mana bank pun simpanan lah kan. GSA tu lebih kepada macam simpanan lah. Cuma bagusnya GSA, dia sangat rendah spread. Terendah setakat yang saya duk tengok-tengok duk study tu. Dan bila saya borak-borak member pun memang terendah spread di QM. 3% lah. So saya mula lepas pada study 2 bulan tu, saya pun beranikan diri draw daripada ASB. ASB saya sebenarnya banyaklah dalam amount yang agak banyak jugalah sebab kita dah lama menyimpan. Dan sebahagian lah saya draw sebahagian dulu. Biasalah bila kita nak draw pun borak-borak dengan orang tua. Sebenarnya selepas pada saya kena QM, saya mula bercerita dengan family. Dan juga sebab saya rasa satu kerugian kalau family saya tidak saya kongsikan lah. Sebab saya rasa QM ni sangat baik lah sebenarnya untuk family saya. Sebab semua orang berbelanja. Family saya beli barang dapur kan, bayar bil air, elektrik sebagainya, guna QM lah. Okey kan. Tiba-tiba kan 5 tahun depan terkejut. Kan belanja air, api, bayar kereta, bayar rumah. Tapi kita ada satu simpanan emas jangka masa panjang dalam perbelanjaan kita tu. So memang saya rasa macam betul lah macam Kak Aziz kata, memang magic kan. Tak ada kat mana-mana. So lepas pada tu saya registerkan semua family saya, termasuk parents saya sebab parents pun ibu pun tak bekerja. Ayah pesara, dah bersara. So saya memang letak niat dalam hati lah, niat dalam diri saya. Sekiranya saya cuba untuk bekerja keras lah dalam QM, insyaAllah walaupun sekarang masih lagi kekangan banyak lah untuk family sebenarnya, untuk parents, untuk anak-anak lah. So itu niat saya lah, yang mana saya rasa sebab parents tak ada pendapatan kan, semua berharap, yelah bergantung dengan anak-anak. Jadi saya rasa QM, sebelum saya bagi belanja ke ayah, tak apa abah, saya masuk QM dulu. Okey, duit yang lebih saya bagi untuk belanja abah. Sekurang-kurangnya dah ada lock untuk belanja, untuk apa ni, untuk family saya lah akan datang. Itulah cara kaedah yang saya buat untuk family. So dalam tempoh 3 bulan, study sikit, ada masa tengok join Zoom dan sebagainya. Saya berusaha untuk naik dealer sebab pada saya dealer ni, kita seolah-olah tak ada spread. Bila saya tengok balik study, saya kata kenapa saya nak lambat-lambatkan dealer? Sebabnya bila saya ada dealer, saya beli emas, dia 7% kan GSA kan. Saya beli emas 0%, 0% spread. Sebab saya dapat balik semula 7% tu. Kan? Bila kita jadi dealer, kita beli emas GSA no spread. Jadi rasa macam buat apa nak rugi-rugi ada spread, sedangkan ada platform yang tak perlu ada spread. So selang 3 bulan saya naik dealer pada Mei lah. So Februari saya masuk berkecimpung dalam QM. Mei saya saya bergelar dealer lah. Dan masa tu juga menguatkan lagi azam saya untuk terus berjalan dan teruskan perjalanan dari QM ni. Yang saya withdraw sebahagian dalam ASB, saya dapat keuntungan hampir 50%, 49% lebih pada Mei. Dalam tempoh 3 bulan, saya hampir rasa 50%, macam hampir 50%, saya rasa macam ya Allah, kenapalah saya tak jumpa QM awal lagi. Sebab magic dalam ASB nak dapat setahun 5% pun rasa macam okey, menangis kan. Nak tunggu announcement setiap tahun. Awal tahun nak announce ASB dapat simpanan berapa persen kan. 5.5% dan sebagainya, okey dapat. Masuk QM 50% tak terbayang keuntungan sebesar itu. Dalam tempoh beberapa bulan sahaja. Dan bila dapat keuntungan tersebut, saya memang tak draw.
saya terus laburlah dalam QM keuangan tersebut dan saya registerlah bawa anak-anak family saya. Dan insyaAllah saya berazam untuk dealerkan anak-anak dan juga family saya lah untuk saya terus naik DD lah. Dia orang akan jadi boleh kata proxy lah, tapi sebenarnya masa yang sama dia orang juga merasa keuntungan dalam keuntungan pasif lah kita kata dalam QM ni lah untuk perbelanjaan mereka sendirilah. Okay, so macam itulah kaedah yang saya buat sebenarnya. Dan juga selain daripada tu, azam saya sebenarnya dalam QM ni, saya nak jugalah naik DD dalam tahun ni juga. Untuk saya, insyaAllah saya nak juga saya dapat naik DD dalam tahun ni, doakan semua. Dan juga sekiranya saya terus dapat mengorak langkah lebih jauh lah dalam QM ni, saya sebenarnya ada niat untuk surrender atau kita kata pencen awal lah. Okey, pencen awal. Pencen awal dalam GLC. Sebenarnya kerja makan gaji ataupun GLC ni sangat penat. Masa terikat, kita terikat dengan masa syarikat, kita terikat dengan polisi syarikat, terikat banyak prosedur ataupun peraturan rule syarikat dah. Jadi bila kita dalam QM kita bebas. Kita freedom nak buat nak buat keuangan dengan cara kita sendiri, dengan masa yang kita ada. Saya tengok saya macam kagum dengan Dr. Wida sebenarnya, doktor. Sebab dia dengan family tapi income berkepuk-kepuk. Saya rasa macam ya Allah, seronoknya kan? Macam amazing sebenarnya. Saya rasa macam very nice. Yelah, kita tahulah kewangan every night nak kena buat Zoom sebagai macam ni lah, program macam ni. Tapi sekurangnya kita ada masa yang sangat freedom lah dengan family. Okay, dengan masa sampai kita Zoom depan anak kan? Ya, anak-anak duduk main kat luar kan, kita duduk Zoom. Macam tu lah. Itu santai-santai saja. Ya, santai kan. Tapi itulah kalau macam bekerja ni makan gaji pukul 6.30, pukul 7 dah confirm kena keluar rumah kan. Macam tu lah, banyak sangat masa yang saya rasa cukup lah. Kalau QM ni dapat dapat menjadi satu platform untuk jana keuangan saya. Sebenarnya QM ni kita tak pandang orang lain macam tadi orang sebut pasal MLM dan sebagainya. Pada saya, QM ni saya tengok platform tu adalah untuk diri saya. Untuk diri saya, untuk family saya. Saya simpan, saya pajak, saya labur adalah untuk saya. Maknanya saya tak fikir orang atas dapat lebih, saya perlu nak orang bawah banyak ke, tak. Tapi sebenarnya ia adalah untuk diri saya. Maknanya simpanan saya, duit saya ada, saya akan terus labur. Dengan cara tu saya akan kongsikan dengan orang lain juga untuk sama-sama dapat benefit ataupun dapat dapat info, dapat maklumat lah berkaitan dengan QM yang sangat best ni lah pada saya lah setakat ni. So saya rasa tu saja Huda untuk sharing saya malam ni. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. So, semoga kita semua dapat time freedom, dapat apa orang kata bebas kewangan. Jadi terima kasih kepada Puan Arlina dan 3 orang lagi speaker pada malam ini yang kita dah jemput. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili Dr. Wida dan juga TGC mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Semoga tuan-tuan dan puan-puan terus berjaya di platform Quantum Method ni. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, yang penting tetapkan niat kita untuk membantu orang lain juga menjana keuntungan dan membantu orang lain juga menjana pendapatan dengan bila berada dekat platform Quantum Method ni, insyaAllah. Jadi teruslah latih diri, dapatkan maklumat-maklumat penting yang jelas dan kuasai tentang syarikat dan juga produk Quantum Method ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dengan sesi pada malam ini, perkongsian yang ikhlas dan terus hati dari semua speaker memberikan sesuatu nilai yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan dan seterusnya memberikan semangat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk teruskan fokus, teruskan bersemangat, teruskan konsisten
berkongsi dan membantu orang lain di luar sana mencapai money freedom di Quantum Metal. InsyaAllah pada hujung minggu ini, esok sehingga hari Ahad, kita akan kita para konsultan Quantum Metal TGC akan berkampung dekat Melaka untuk family